Malaikat maut itu datang ziarah kita ni sebanyak 70 kali sehari. Datang ziarah, tengok bersedia ke tak bersedia kita. Dalam satu riwayat yang lain ajar, nak sebutnya bahawa tiap-tiap kali mana waktu solat, kedengaran azan saja, malaikat maut datang. Tengok pada diri kita. Tengok bersedia ke tak bersedia untuk menghadap depan Allah. Yang tak bersedia menghadap depan Allah ni, malaikat geleng kepala. Dalam hadis yang lain cerita, tanah kubur kita ni sentiasa sebut nama kita. 70 kali sehari sebut nama kita ni. Sebut untuk kita bersiap menghadap depan Allah. Tetapi sayangnya, apabila kita hidup ni, kelekaan tadi. Leka dengan dunia. Yang Allah Subhanahu Wa Taala sebut, innamal hayatud dunya illa la'ibun wa lahwun. Hidup atas dunia ni penuh dengan permainan dan juga tipu daya yang melekakan diri kami. Banyak benda. Sehingga kan Allah Subhanahu Wa Taala sebut, qul mata'ul hayatud dunya illa qalil. Nikmat dunia ni yang kamu dapat tu sekejap je, sikit je. Kamu sedap makan sekejap, kamu sedap tidur sekejap, kamu sedap borak sekejap. Segala benda yang kamu dapat nikmat dunia ni semua sekejap-kejap. Tapi akhirat tu jauh lebih kekal. Walil akhiratu khairun wa abqa. Akhirat itu jauh lebih baik dan juga lebih kekal dalam hidup. La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah alaihi salatullah wa alihi wal ahibba. Lalu dia jawab balik, qalu kunna mustad'afina fil ard. Wahai malaikat, sesungguhnya kami di kalangan manusia yang lemah di atas dunia dahulu. Lalu malaikat tanya balik padanya, qalu alam takun ardullahi wasi'atan fatuhajiru fiha. Tidakkah Allah telah jadikan bumi itu luas pada kamu? Mengapa kamu tidak berhijrah di atas dunia dahulu? Faulaika ma'wahum jahannam. Maka kesudahan mereka itu ialah neraka jahannam. Wasa'at masira, dan neraka jahannam ini seburuk-buruk tempat yang kesudahan bagi orang yang melakukan demikian. Surah An-Nisa ayat yang ke-97. Yang dihormati pengurusi dan ahliatan kuasa masjid, para alim ulama, pimpinan-pimpinan masyarakat, muslimin dan muslimat sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Pertamanya kita mengaturkan rasa syukur kita pada Allah kerana kita diberi peluang dan kesempatan oleh Allah di antara maghrib dan isyak ini kita boleh duduk sama-sama. Duduk dalam rumah Allah bagi menambahkan lagi bekalan dalam hidup kita. Kerana kita tahu dan kita sedia maklum bahawa hidup ini bukan sekadar untuk dunia. Tetapi Allah jadikan hidup kita ini panjang lagi di hadapan kita. Panjangnya perjalanan hidup kita ini, Allah sediakan lagi lebih kurang 3 alam di hadapan kita ini. 3 alam yang kita kena lalui dalam hidup kita. Yang besar lagi depan kita yang disebut dengan alam barzah. Alam yang disebut dengan alam kematian. Lepas pada kita hidup di alam barzah, kita akan hidup lagi di alam yang keempat dalam hidup kita. Dia panggil alam mahsyar. Kemudian lepas pada kita hidup di alam mahsyar, kita akan hidup dan kita akan bangkit lagi di alam yang kelima, dipanggil alam sa'idun au saqiyun, alam syurga ataupun alam neraka. 5 alam ataupun di hadapan kita ni, kita akan lalui 3 alam. Kita baru lalui 2 alam baru dalam hidup kita. 2 alam dalam hidup kita ni dipanggil alam yang pertamanya alam rahim ibu. Alam tu dah berakhir dalam hidup kita. Dan sekarang kita berada pada alam yang kedua. Alam kedua dipanggil alam fana, alam yang hancur. Kullu man 'alaiha fan. Tiap-tiap benda yang ada atas dunia ni semua akan hancur. Wa yabqa wajhu rabbika dzil jalali wal ikram. Yang tinggal ialah Allah dan yang mempunyai ketinggian dan kemuliaan. Oleh kerana kita ni akan hidup lagi di alam, 3 lagi alam di hadapan kita ini, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajar pada kita supaya hidup kita ini mestilah kita berbekal. Berbekal ni bukan sekadar disebut dalam hadis Rasulullah saja, tidak. Dalam Al-Quran pun sebut, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa.
berbekallah dalam hidup kamu. Kerana sebaik-baik bekalan dalam hidup kamu ialah takwa kepada Allah. Takwa inilah yang menyebabkan kita ni, mula kitanya berlumba dan berlumba pada diri kitanya untuk kita duduk dan menambahkan ilmu pengetahuan. Supaya kita ni bila kita mati, kita tidak mati dalam keadaan mengejut sangat. Kita tidak dalam keadaan kita tercengang-cengang. Ada di kalangan manusia yang mati dalam keadaan dianya tak bersedia untuk dia menghadap depan Allah. Kita jumpa dengan ayat Al-Quran Karim cerita tentang mengenai bagaimana manusia yang mati dalam keadaan dianya tak bersedia menghadap depan Allah. Antaranya Allah cerita tentang mengenai satu ayat yang Allah Subhanahu Wa Taala sebut, falamma nasu ma zukiru bih fatahna alaihim abwaaba kulli syai'. Ketika mana kamu dah mula lupa segala peringatan Allah, kamu hidup dalam keadaan kamu hidup dalam keadaan kamu leka, lalu Allah buka segala pintu maksiat yang mereka nak buat. Ada sekelompok manusia yang dianya dalam keadaan yang dianya mati dalam keadaan dia lupa pada Allah. Ma nasu ma zukiru bih. Dia lupa segala peringatan Allah yang Allah bagi pada diri dia. Fatahna alaihim abwaaba kulli syai'. Allah buka segala pintu maksiat yang dia ingin lakukan. Hatta idza farihu bima utu. Lalu Allah cerita, seronoknya dia dengan maksiat yang dia buat itu, dia gembira sangat dengan apa yang Allah telah kurniakan pada dia. Nikmat-nikmat yang dia dapat tadi, dia rasa nikmat. Allah kata kemuncak dalam keadaan dia rasa nikmat tersebut, akhaznahum baghtatan. Lalu kami mula cabut dan mengejut pada diri dia. Saat mana dia sedang melakukan maksiat, tiba-tiba dia dicabut dalam keadaan dia tak bersedia untuk menghadap depan Allah. Faizahum mublisun. Lalu dia mati dalam keadaan tercengang-cengang untuk menghadap depan Allah Subhanahu Wa Taala. Ayat yang saya baca awal-awal sebentar tadi, ayat yang cerita tentang mengenai sekelompok manusia atas dunia ini, di mana ada manusia yang hidup dalam keadaan yang dia hidup dalam keadaan dia ni leka dengan kehidupan. Leka dalam kehidupan ini sampai satu ketika dia hidup dalam keadaan dia tak bersedia. Mati dalam keadaan tak bersedia untuk menghadap depan Allah. Tiba-tiba bila malaikat matikan dia, innal ladzina taffahumul malaikatu zalimi anfusihim. Dia mati dalam keadaan dia buat zalim pada diri dia sendiri. Zalim bukan dia buat zalim pada orang lain, tapi dia buat zalim pada diri dia sendiri. Lalu malaikat tanya pada dia, qalu fi ma kuntum. Kenapa kamu mati dalam keadaan sebegini? Lalu dia jawab, qalu kunna mustad'afina fil ard. Dia jawab pada malaikat, wahai malaikat, sesungguhnya kami ni manusia yang lemah di atas dunia dahulu. Lemah kerana apa dia lemah? Lemah dia buat alasan. Beralasan ni ramai orang yang bila dia menghadap depan Allah, tiba-tiba dia memberi alasan. Alasan tak boleh baca Quran, alasan yang dia tak faham Al-Quran, alasan dia tak duduk dengan para alim ulama, alasan dalam hidup dia ni untuk dia nak jawab depan malaikat Allah. Lalu malaikat tanya balik pada dia, qalu alam takun ardullahi wasi'atan fatuhajiru fiha. Bumi yang kamu hidup atas dunia dahulu sempit sangat ke? Allah buat bumi itu, tidakkah Allah jadikan luas pada kamu? Mengapa kamu susah sangat untuk kamu datang dan kamu duduk belajar dengan orang-orang alim? Payah sangat ke kamu nak tanya agama pada orang-orang yang faham tentang agama? Payah sangat ke kamu nak menadah kitab, kamu nak belajar dan sebagainya? Lalu malaikat sebut pada dia, faulaika ma'wahum jahannam. Ginilah, diam-diam sudahlah kamu ni ialah neraka jahannam. Wasa'at masira. Dan neraka jahannam ini seburuk-buruk tempat yang Allah sediakan pada orang yang hidup demikian. Para hadirin sekalian, kalau kita perhati balik apa yang berlaku pada diri kita ni, katakanlah na'udzubillah min dalik, kalau sekiranya kita mati dalam keadaan begitu juga, mati dalam keadaan yang kita tak bersedia. Hari ini berapa ramai orang yang dia hidup dalam keadaan isti'dad ila yaumil mi'ad. Dia bersedia untuk dia menghadap depan Allah Subhanahu Wa Taala. Ramai orang di kalangan kita ni masih lagi dalam keadaan leka. Sampai ayat-ayat Al-Quran Karim ingatkan kita banyak perkara dalam hidup kita.
Manusia ni leka dengan apa dia? Allah sebut banyak benda yang melekakan dalam hidup kita. Antaranya Allah sebut, ya ayyuhallazina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an zikrillah. Wahai orang yang beriman pada Allah, Allah sebut, wahai orang yang hidup dalam keadaan beriman pada Allah, la tulhikum amwalukum, janganlah kamu hidup dalam keadaan kamu dilekakan dalam hidup kamu harta benda kamu. Amwalukum, dalam hidup kamu, kamu jadi leka dengan harta benda. Leka dengan harta benda, kita boleh lihat berapa ramai orang yang dia hidup dia kejar-kejar harta benda. Kejar harta benda, turun daripada rumah, kejar harta benda. Turun pagi balik gelap. Turun pagi balik gelap. Kita tanya pada dia, kamu kejar apa dia dalam hidup ni? Cari harta, Ustaz. Dia jawab, cari harta. Kenapa cari hartanya? Kenapa kamu sibuk dalam hidup kamu ni mengejar harta, mendapatkan harta? Dia kata nak makan sesuap nasi, macam-macam gaya alasan yang kalau kita tanya pada mereka, sibuk mengejar demikian. Kita tanya balik, apakah Allah jadikan kita hidup atas dunia ni untuk hidup mengejar harta sampai kita ni lupa kepada apa yang patut kita dapat dalam hidup kita yang sebenarnya? Allah jadikan hidup kita ni, tidakkah Allah telah tulis pada diri kita ni rezeki kita? Wa fis samai rizqukum wa ma tu'adun. Tidakkah Allah telah janjikan pada kita, di langit itu telah ditulis segala rezeki kita dan apa yang dijanjikan oleh Allah. Kalau orang baca sikit lagi, kalau kita baca sikit lagi dalam hidup ini, kita baca hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, di antara perkara yang utama yang Allah Subhanahu wa taala siapkan awal-awal pada kita yang disebut dengan rezeki. Rezeki Allah dah tulis dah rezeki kita. Dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, waktu mana kita mula kumpul dalam kandungan ibu kita ni, Allah cukup 4 bulan 10 hari Allah hantar malaikat. Waktu mana hantar malaikat, fayunfakhu fihi ruh, lalu ditiup roh pada jasad orang yang dikandung dalam kandungan ibu dia. Waktu mana ditiup roh saja, wa yu'maru bi arba'i kalimat, wahai malaikat, kamu tulis terus orang yang dikandung, orang yang hidup ni kamu tulis tentang 4 perkara. Kamu tulis malaikat arba'i kalimat, kamu tulis 4 perkara. Yang pertama, tulis bikatbi rizki, kamu tulis rezeki orang ni. Orang yang nak hidup ni macam mana? Rezeki dia banyak mana? Datang daripada mana? Dapat ke tak dapat bering, senang ceritanya. Orang ni dapat ke tak dapat bantuan dalam hidup dia, tulis terus wahai malaikat. Kemudian kamu tulis wa ajalih, ajal orang nak hidup ini. Orang yang nak hidup ni, kamu tulis ajal dia di mana, ketika mana dan bagaimana. Kemudian kamu tulis wa amalih. Yang ketiga, kamu tulis tentang amalan orang yang nak hidup ni macam mana. Amalan dia bagaimana, kahwin dengan siapa, dapat anak berapa orang, tinggal di mana. Kamu tulis wahai malaikat wa amalih. Kemudian kamu tulis, tulis malaikat dalam kandungan ibu lagi, kamu tulis sama ada orang ni ahli syurga ataupun orang ni ahli neraka. Rezeki ni Allah dah tulis dah. Habis yang kamu sibuk berkejar ni untuk apa? Dalam hidup kita, kita turun daripada rumah, kemudian sanggup kita berkelahi dengan orang tu, berkelahi dengan orang ni nak cari yang dinamakan dengan rezeki. Kenapa kita sanggup bagi rasuah? Kenapa kita sanggup di kalangan kita ni sanggup ambil rasuah? Kadang-kadang ambil sikit je, bukannya padan sangat pun. RM50 je diambil. Tak padan-padan RM50 masuk neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam hidup berkejaran nak dapatkan rezeki ni, nak dapatkan rezeki sampai terlupa tentang apa dia bekalan yang perlu kita ada dalam hidup kita. Kadang-kadang dalam hidup berkejaran tentang yang pertamanya yang Allah Subhanahu Wa Taala sebut yang melekakan dalam hidup kamu, harta benda kamu. Harta benda ni melekakan dalam hidup. Allah ajar demikian. Yang kita je jangan sampai peringkat kitanya terleka dengan harta benda. Kerana harta benda ni tidak menjadi nilai ukur di sisi Allah. Allah tak pernah memuliakan orang dengan harta yang banyak. Allah tak jadikan kemuliaan hidup kita ni kerana harta kita banyak jadi mulialah kita. Bahkan Rasulullah pesan pada kita. Rasulullah pesan di kalangan kita, sahabat-sahabat Rasulullah, kalau kamu berjumpa dengan orang kaya, jangan kamu hormat orang kaya kerana kaya dia, jangan. Rasulullah pesan, tiap-tiap kali mana kamu jumpa dengan orang kaya, jangan kamu jumpa orang kaya, kamu hormat orang kaya. Kenapa jangan hormat orang kaya kerana kaya dia? Kerana ada lagi yang lebih kaya daripada orang ni. Bahkan Rasulullah sebut, siapa-siapa yang jumpa dengan orang kaya,
kemudian dia hormat orang kaya kerana kekayaan orang yang dimiliki oleh orang tersebut, 2/3 agama dia sudah dileburkan di sisi Allah. Tak ada nilai dalam hidup dia. Kerana apa dia? Kerana dia lagi lebih kaya daripada dia, orang yang lebih kaya daripada dia. Tapi bagaimana Allah jadikan pada orang tersebut? Allah hina-dinakan orang yang kaya ini dengan kekayaan dia yang lebih kaya di atas dunia ni. Allah hinakan dia. Siapa dia contohnya? Qarun. Qarun ni kaya. Kaya tak kaya Qarun? Yang bawa anak kunci gedung kekayaan Qarun sebanyak lebih kurang 400 ekor kuda. Yang bawa anak kunci gedung kekayaan Qarun. Tapi bagaimana Allah jadikan pada Qarun? Allah tenggelamkan Qarun dalam muka bumi ini sedalam 70 hasta setiap kali mana terbit matahari. Terbit je matahari, tenggelam 70 hasta dalam muka bumi ini. Terbit lagi matahari, tenggelam lagi harta Qarun dan Qarun dalam muka bumi ini sedalam 70 hasta. Setiap kali mana terbit matahari, datang orang Melayu kita sibuk buat program mencari harta Qarun, dipanggil demikian. Elok dah, molek dah, kira-kiranya Qarun tu tenggelam, kita sibuk cari harta Qarun. Hidup ni tak ada kemuliaan dengan harta benda. Tiba-tiba kamu jadi galib, kamu jadi asyik dalam hidup kamu dengan harta benda, yang menyebabkan kamu tak bersedia untuk menghadap depan Allah. Benda apa lagi yang melekakan diri kamu? Allah sebut, la tulhikum amwalukum wala auladukum. Yang kedua, anak pinak kamu. Anak-anak ni melekakan dalam hidup. Orang yang ada anak, dia tahu bagaimana dia terleka dengan anak-anak dia, bagaimana keadaan diri dia hanyut dengan anak-anak. Kadang-kadang berapa ramai orang yang kalah dengan anak-anak, orang yang tak ada kekuatan dengan anak-anak, leka dengan anak-anak. Dalam hidup kita ni, leka dengan anak-anak, tak ada keupayaan dalam kita mendidik anak-anak. Allah cerita benda yang ni di antara benda yang menyebabkan kamu hidup sampai kamu terleka. La tulhikum amwalukum wala auladukum an zikrillah, daripada kamu mengingati Allah. Yang menyebabkan wa man yaf'al zalika, siapa-siapa yang terlibat dengan dua perkara tersebut, Allah Subhanahu wa taala sebut, faulaika humul khasirun. Orang ni di kalangan orang-orang yang rugi, di kalangan manusia yang rugi. Bahkan Allah suruh, kalau kamu ada harta benda, wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'ti ahadakumul maut. Allah mula ajar, di kalangan kamu, bila kamu ada harta benda, kamu belanjakanlah di atas dunia ni lagi. Kamu gunakan harta benda kamu, wa anfiqu mimma razaqnakum, daripada apa yang kami bagi pada kamu sebut, min qabli an ya'ti ahadakumul maut, sebelum datang saat kematian pada kamu. Kerana ramai orang dekat dengan kematian, bila dekat saja dengan kematian, dia tengok saja malaikat mula datang nak cabut nyawa dia, mula dalam keadaan malaikat nak tarik nyawa dia sebut, dia akan sebut pada malaikat, laula akhartani ila ajalin qarib. Malaikat, boleh tak kamu tangguh sekejap, jangan bagi mati lagi aku. Malaikat, sekejap je, jangan bagi mati. Sekejap je, jangan bagi mati. Laula akhartani ila ajalin qarib, biar supaya jangan mati lagi. Nak buat apa dia? Fa as-saddaqa, nak bersedekah di jalan Allah, wa akum minas salihin, dan nak menjadi hamba Allah yang saleh. Para hadirin sekalian, malam ni anda nak sebut tentang mengenai hidup kita ni ramai terleka. Dan kita ni, betapa ramai di kalangan kita ni hidup dalam keadaan hanyut. Tiba-tiba kita tak bersedia untuk membawa bekalan untuk menghadap depan Allah. Bekalan apa yang terbaik untuk kita dapatkan sebelum daripada kita nak menghadap depan Allah? Bekalan apa dia? Yang kadang-kadang berapa ramai orang yang dia mati-mati mengejut, mati-mati dalam keadaan tak bersedia untuk menghadap depan Allah. Dan para hadirin sekalian, biasa dengar kuliah daripada tuan guru sendiri pun cerita tentang mengenai bagaimana orang yang mati mengejut dalam keadaan kebingungan menghadap depan Allah. Kerana mati-mati ni dia tak pilih orang, tak tahu daripada mana orang, jawatan apa, kedudukan apa. Bahkan kalau kita baca dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri ajar supaya kita ni sentiasa bersiap sedia untuk menghadap depan Allah bila-bila masa. Kerana tiap-tiap masa kita ni, dalam baca lagi dalam hadis Rasulullah sebut, malaikat maut itu datang ziarah kita ni sebanyak 70 kali sehari. Datang ziarah, tengok bersedia ke tak bersedia kita. Dalam satu riwayat yang lain ajar, nak sebutnya bahawa tiap-tiap kali mana waktu solat, kedengaran azan saja, malaikat maut datang, tengok pada diri kita, tengok bersedia ke tak bersedia untuk menghadap depan Allah.
Yang tak bersedia menghadap depan Allah ni, malaikat geleng kepala. Dalam hadis yang lain cerita, tanah kubur kita ni sentiasa sebut nama kita. 70 kali sehari sebut nama kita ni. Sebut untuk kita bersiap menghadap depan Allah. Tetapi sayangnya, apabila kita hidup ni, kelekaan tadi. Leka dengan dunia. Yang Allah Subhanahu Wa Taala sebut, innamal hayatud dunya illa la'ibun wa lahwun. Hidup atas dunia ni penuh dengan permainan dan juga tipu daya yang melekakan diri kami. Banyak benda. Sehingga kan Allah Subhanahu Wa Taala sebut, qul mata'ul hayatud dunya illa qalil. Nikmat dunia ni yang kamu dapat tu sekejap je, sikit je. Kamu sedap makan sekejap, kamu sedap tidur sekejap, kamu sedap borak sekejap. Segala benda yang kamu dapat nikmat dunia ni semua sekejap-kejap. Tapi akhirat tu jauh lebih kekal. Walil akhiratu khairun wa abqa. Akhirat tu jauh lebih baik dan juga lebih kekal dalam hidup. Para hadirin sekalian, supaya kita tak mati dalam keadaan mengejut, dan kita ni mesti ada bekalan untuk kita nak menghadap depan Allah. Para alim ulama sebut ada 2-3 perkara yang besar yang perlu kita dapat sebelum daripada kita menghadap depan Allah Subhanahu Wa Taala. Bekalan ni apa dia? Yang pertama, alim ulama kata, yang pertama kena ada pada kita pohonlah kepada Allah agar kita mendapat hidayah dalam hidup. Yang ni bekalan, dia panggil hidayah. Hidayah ni benda yang paling utama yang perlu kita dapat sebelum daripada kita menghadap depan Allah. Sebelum daripada menghadap depan Allah, minta dengan Allah, biar Allah jadikan kita ni diberi hidayah. Hidayah ni maksudnya apa dia? Bimbingan. Ulama-ulama tasawuf dia bincang panjang di antara hidayah dengan taufik. Taufik dengan hidayah, katanya para alim ulama tasawuf, dia kata beza. Ada orang yang dapat taufik tapi orang tak dapat hidayah. Ada orang yang dalam hidup dia dapat taufik je. Taufik ni orang tanya mana Masjid Rasulullah, misal contoh. Kita kata pergi straight, tengok sebelah kiri tu, kemudian tengok ada kubah hijau besar tu Masjid Rasulullah lah tu. Orang sebut demikian. Itu dipanggil taufik. Hidayah ni orang tanya mana Masjid Rasulullah, pergi straight tengok sebelah kiri itu ada kubah hijau besar, kemudian ada pintu gerbang, itu Masjid Rasulullah misal contoh. Kemudian dia kata begini, mari saya bawa. Dia bawa kita sampai depan pintu pagar, ditunjuk ni Masjid Rasulullah. Ni dipanggil hidayah. Hidayah maksudnya dibimbing. Dalam hidup kita ni kita perlu pada hidayah. Hidayah ni satu benda yang besar dalam hidup. Hidayah maksudnya kesedaran. Allah mula tarik jasad kita, Allah mula tunjuk, ni benda yang kamu kena buat dalam hidup kamu. Ni dipanggil hidayah. Hidayah ni benda yang paling bernilai. Kerana tak ramai orang dapat hidayah. Ramai orang yang tak terdapat hidayah. Sebab Allah Subhanahu Wa Taala sebut, yahdi man yasha'u ila siratim mustaqim. Satu benda yang kamu kena faham, hidayah ni Allah pilih. Orang ni aku bagi, orang ni aku tak bagi. Tak semua orang dapat hidayah ni dalam hidup. Berapa ramai orang yang rumah dia dekat dengan masjid, tak boleh datang ke masjid. Ramai mana orang yang rumah dia jauh daripada masjid, tapi dia boleh datang ke masjid. Tanda apa dia? Tanda dia dapat hidayah. Hidayah ni Allah mula tarik jasad kita. Allah tunjuk, ni buat begini, buat begini. Ni contoh. Sampai peringkat dalam banyak-banyak doa kita, tiap kali mana kita salat, kita diajar supaya baca doa ni. Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tolong hidayahlah kami ke jalan yang lurus, ya Allah. Naknya, ya Allah, kamu tolong bimbing kami ni. Jangan sampai peringkat dalam hidup kami ni, hidup dalam keadaan tidak diberi hidayah oleh kamu, ya Allah. Contoh manusia yang dekat dengan sumber hidayah, tapi tak dapat hidayah, siapa dia? Abu Talib. Ini di antara contoh yang mudah. Dekat dengan sumber hidayah, dekat dengan Rasulullah, tapi waktu mana mati, dia tak dapat hidayah. Matinya Abu Talib ni, waktu mana dia mati ni, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dekat saat dia nak meninggal dunia, Rasulullah pujuk Abu Talib. Pujuk Abu Talib, pakcik mengucap dah pakcik. Pakcik tinggal pakcik seorang lagi tak mengucap. Orang lain semua dah mengucap dah, pakcik seorang je sebut. Sebut asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sebut pakcik, geleng kepala Abu Talib. Geleng kepala, tak nak mengucap. Tak nak mengucap. Rasulullah pujuk dia, pakcik. Sebutlah pakcik selamat. Dalam keadaan pujuk ni Abu Talib ni tak nak mengucap. Lalu Abu Talib kata kepada dia, Muhammad, aku tahu syurga tu betul, neraka tu betul, pada mahsyar tu betul, segala apa yang kamu sebut tu betul, tapi biarlah aku ni mati tak mengucap pun tak mengapa lah. Bila sebut saja begitu, terduduk Rasulullah.
Angkat tangan Rasulullah, doa pada Allah, ya Allah, tolong selamat pak cik aku seorang ni ya Allah. Tolonglah selamatkan pak cik aku ni seorang ya Allah. Turun ayat Quran tegur Rasulullah. Innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Wahai Muhammad, kamu tak layak memberi hidayah pada siapa yang kamu sayang, tapi Allah lah yang layak untuk memberi hidayah pada siapa yang Allah kehendaki. Allah pilih orang ni aku bagi hidayah, orang ni aku tak bagi hidayah dalam hidup. Tak semua orang dapat. Baru Rasulullah faham, rupa-rupanya hidup ini benda yang paling bernilai sebelum daripada kita menghadap depan Allah. Ni di antara benda yang kita kena dapat, yang disebut dengan hidayah Allah. Walaupun dekat dengan sumber hidayah, tapi berapa ramai orang tak dapat hidayah Allah. Orang kita kan, kita tengok berapa ramai orang yang rumah dia dekat dengan masjid, dia tak boleh datang masjid. Berapa ramai orang dekat dengan tok-tok guru, orang-orang alim, tapi dia tak belajar pun dengan orang-orang alim tersebut. Kenapa dia tak belajar? Dia tengok je orang datang, orang pergi, orang dia sibuk tanya, ramai-ramai nak pergi ke mana ni? Nak pergi masjid, orang jawab. Nak pergi masjid, ada apa di masjid? Dia pun jawab, orang jawab, ada kuliah. Oh, ada kuliah. Salam pada ustaz tu ya, dia sebut demikian. Rasa nak pelepuk-pelepuk je atas muka rasanya. Kadang-kadang dia sendiri tak datang. Hidayah ni, ulama kata ada dua hidayah yang perlu dapat. Yang pertama, hidayah belum Islam kepada Islam. Yang ni hidayah yang pertama yang perlu kita dapat. Orang yang belum Islam, biar dia dapat hidayah Islam. Kerana Allah nak mana-mana orang yang nak dia beri kebaikan pada dia, yashrah sadrahu lil Islam. Allah lapangkan dada dia untuk Islam. Ini tanda orang yang belum lagi Islam, tiba-tiba dia tengok kebaikan Islam, akhirnya diterima Islam. Ni diberi hidayah. Tak ramai orang demikian. Allah lapangkan. Kita ni alhamdulillah, Allah dah bagi hidayah yang pertama. Hidayah yang kedua, ulama kata, dengan Islam kamu beramal dengan ajaran Islam. Boleh beramal dengan ajaran Islam, ni hidayah yang kedua. Pun tak ramai orang boleh lakukan demikian. Kita dah dalam Islam ni, ramai mana orang kita tak boleh baca Quran. Dalam Islam, dalam keadaan kita dah Islam dah, tiba-tiba tak boleh baca Quran. Tak boleh nak baca Quran. Orang tanya kenapa tak boleh baca Quran? Saya susah nak baca Ustaz. Kenapa susah nak baca? Kenapa kamu tak baca? Kamu tahu kan Al-Quran tu penting. Baca Al-Quran tu penting. Baca. Kemudian lepas pada baca, hafal. Lepas pada hafal, kamu mesti tahu tafsir Al-Quran Karim. Dah tahu tafsir Al-Quran, beramal dengan Al-Quran. Kamu tahu ke penting? Penting, tahu penting. Betul ke Al-Quran ni penting? Tahu penting. Bila pentingnya? Bila kita mati nanti. Penting sangat dengan Al-Quran. Tapi ramai mana orang kita tak boleh baca Al-Quran? Biar je dalam diri dia tak boleh baca Al-Quran. Orang tanya pada dia, kamu tak boleh baca Al-Quran? Tak boleh baca. Habis tu kalau kamu mati nanti, tak apa, orang tolong baca, dia jawab demikian. Bila mati nanti orang tolong baca. Waktu mana dia hidup dia baca? Tak baca. Kita tanya balik pada dia, Quran tak boleh baca kan? Tak boleh baca. WhatsApp boleh baca dia. WhatsApp boleh baca, Facebook boleh baca, Instagram boleh baca. Tapi disebut Al-Quran tak boleh baca. Kenapa tak boleh baca ni? Kita tanya lagi, kenapa tak boleh baca? Saya ni benak sikit Ustaz, disebut. Kenapa benaknya? Padahal benda apa yang berlaku, dia tak diberi hidayah oleh Allah. Kita buat contoh yang mudah lagi. Ni biasa nak buat contoh kat mana-mana pun yang memudahkan nak sebut bagaimana tak dapat hidayah kita. Bangun tahajud malam. Bangun tahajud malam ni, di kalangan kita tahu bangun tahajud ni penting tak penting? Penting. Tak ada orang yang berani menafikan tak penting Ustaz bangun tahajud malam. Penting tak penting? Penting. Bila penting bangun tahajud malam? Bila kita penting bangun tahajud malam ni? Bila kita mati nanti, dalam kubur nanti, masuk dalam kubur ni mengikut jadualnya, mula-mula masuk mayat kita dalam kubur, berlaku himpitan kubur. Himpitan kubur ni perkara yang pertama yang kena, yang kita akan lalui. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, kalaulah ada umat aku yang terlepas himpitan kubur, nescaya Sa'ad bin Mu'az lah orang yang pertama yang terlepas himpitan kubur. Rasulullah cerita benda demikian. Dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam cerita, dalam satu riwayat yang lain kata, kalaulah ada orang yang pertama yang terlepas himpitan kubur, nescaya Fatimah binti Asad orang yang pertama yang terlepas daripada himpitan kubur. Rasulullah gambarkan di antara sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, himpitan kubur ni semua kena.
Tak ada orang tak kena. Bahkan anak perempuan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Zainab dan juga Ruqayyah, waktu mana dua-dua orang ni dikebumikan oleh Rasulullah, Rasulullah masukkan mereka dalam kubur, berubah wajah Rasulullah. Berubah wajah Rasulullah ni. Rasulullah ambil tanah, Rasulullah genggam tanah ni. Rasulullah baca, minha khalaqnakum, daripada tanah kamu diciptakan oleh Allah. Letak bawah pipi anak perempuan dia ni. Rasulullah berubah ni. Rasulullah ambil lagi tanah, genggam lagi tanah. Wa fiha nu'idukum, kepada tanah kamu dikembalikan balik. Wa minha nukhrijukum taratan ukhra, daripada tanah kamu dibangkitkan balik. Rasulullah letak ni tanah ni. Kemudian Rasulullah naik, Rasulullah berubah wajah Rasulullah menjadi ceria kembali. Sahabat tanya Rasulullah, ya Rasulullah, kenapa yang tadi nampak berubah wajah kamu Rasulullah? Tadi wajah kamu berubah Rasulullah. Kamu turunkan mayat anak perempuan kamu ni, kenapa? Dua-dua kali. Zainab pun sama, Ruqayyah pun sama. Rasulullah kata, aku lihat anak perempuan aku tak sampai hati tengok anak perempuan aku kena himpitan kubur, kata Rasulullah. Himpitan kubur. Rasulullah kata, kena himpit sekali dia tu, aku tengok dia kena himpit tadi, kedengaran di antara sebelah timur dan juga barat. Kalaulah manusia boleh dengar, sekali je kena himpit. Kalaulah manusia dengar, mati pengsanlah manusia. Himpitan kubur yang berlaku di sini. Kita tahu, ni akan berlaku himpitan kubur. Lepas orang letak saja mayat kita ni ke bumi je, mayat kita ni sampai orang ke bumi tu, sambil-sambil orang tengah betulkan mayat kita ni, kita nampak dah diri di hujung kaki kita ni, dua orang malaikat Munkar dan Nakir, warna hitam kebiru-biruan. Nampaklah diri. Kita nampaklah. Malaikat tengok je, sekejap lagi aku mulakan pada diri kami. Orang siap je saja ke bumi mayat kita sampai pagar lutut je. Sampai pagar lutut, datang dah malaikat Munkar dan Nakir. Berdiri di hadapan muka kita ni, halau sembahyang kita, halau zakat kita, halau haji kita ni, mula halau. Satu-satu dihalau. Halau satu je tak boleh dihalau. Apa dia? Al-Quran. Innal Quran al-fajr kana mashhuda. Al-Quran yang kamu rajin baca, terutama pada waktu mana sebelum mana subuh. Quran yang kamu baca tu menjadi peguam bela pada kamu. Yang lain dia boleh halau semua. Halau Quran tak boleh halau. Waktu mana nak halau Quran, Quran kata, dia ni hidup dengan aku dahulu. Waktu mana dia hidup dahulu, dia rajin sangat baca aku. Dia rajin sangat dengan aku. Segala benda dia buat dengan aku. Kerana oleh demikian aku jadi peguam bela pada dia untuk menjawab pada diri dia ni sendiri. Ini disebut dalam hadis Rasulullah, cerita panjang tentang mengenai Al-Quran ni. Dia ada kekuatan sampai peringkat waktu mana kita baca je Quran ni, dia akan jadi, kalau kita baca dalam hadis Rasulullah, macam kita berada dalam gelungan. Kita duduk dalam cahaya. Orang yang rajin baca Quran ni, dia duduk dalam satu lingkungan yang bercahaya berseri pada diri dia. Rasulullah sebut, mana-mana rumah yang dibaca Al-Quran pada rumah tersebut, rumah itu bersinar sampai ke arasy Allah. Malaikat boleh tengok daripada atas tu, malaikat nampak dah bercahaya rumah ni. Kenapa dia? Kerana baca Al-Quran. Waktu mana dia meninggal dunia, Quran tu akan naik sama dengan roh dia. Naik bersama dengan roh dia, menghadap depan Allah, turun balik, duduk berada di hujung kepala dia. Quran tengok waktu mana kita dimandikan. Quran ni akan bersama dengan kita. Siap orang mandi, kapan mayat kita ni, Quran masuk duduk di antara dada kita dengan kain kapan kita. Disebut dalam hadis Rasulullah cerita benda demikian. Tahu penting. Perlukah kita baca Quran? Perlu. Dalam hidup. Dalam kubur tu, waktu mana berada dalam kubur, tinggal saja, orang dah mula ke bumi mayat sampai pagar lutut ni, malaikat mula tanya soalan. Siap kita boleh jawab. Jawab. Selesai kita jawab, kubur kita berubah menjadi warna hijau. Berubah seluas, disebut dalam hadis Rasulullah sebut 70 depa. Dilapangkan kubur kita ni seluas 70 depa. Apabila lapang luas 70 depa ni, lebih kurang 210 kaki. Kemudian berubah. Kubur kita ni berubah menjadi warna hijau. Berubah jadi warna hijau, kemudian keluar yang disebut dengan rumput-rumput bangwan raihan, disebut dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita pun tanya malaikat, ni apa ni yang bau wangi ni? Kemudian lapang warna hijau, berubah jadi warna hijau kubur ni. Kenapa malaikat? Malaikat kata, inilah hasil tahajud yang kamu lakukan di atas dunia dahulu. Bangun tahajud yang kamu bangun tahajud, malam-malam kamu bangun tahajud ni,
yang menjadikan kubur kamu tu menjadi wangian yang sungguh indah bau daripada syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Tak percaya tunggu matilah nang gitu. Sekarang ni tak rasa lagi. Bila masuk dalam kubur ni baru kita teringat. Yang ni yang Ustaz cerita dahulu. Waktu mana kita hidup sekarang kita tak rasa lagi. Waktu mana dalam keadaan demikian kita tahu dalam kubur ni perlu pada tahajud. Tapi kita tanya pada orang yang sebut, penting ke tak penting bangun tahajud? Penting. Kamu sendiri tu bangun tak? Kamu kata penting bangun tahajud ni, kamu bangun tak? Allah, saya ni Ustaz tak bangun dia sebut. Kenapa tak bangun? Kamu kata tadi penting. Tadi kamu kata penting. Tiba-tiba kenapa kamu tak bangun? Dia pun jawab, susah Ustaz nak bangun. Kenapa susah nak bangun? Saya ni makan banyak sebelum tidur. Sebelum tidur makan banyak. Lepas tu kalau saya tertidur, saya tidur dengan keadaan kekenyangan, saya tak bangun Ustaz. Kita pun jawab balik pada dia, kalau begitu kamu jangan makan lah sebelum tidur. Jangan makan sebelum tidur. Dia pun jawab balik, tak makan pun tak bangun Ustaz. Makan lagi tak bangun. Tak makan pun tak bangun. Kenapa tak bangun? Kita tanya balik, kenapa tak bangun? Kita tekan lagi, kenapa kamu tak bangun? Tak kunci jam ke? Kunci jam. Kenapa kamu tak bangun? Dia pun payah sangat nak jawab. Dia kata, akhir dia jawab apa dia? Memang keturunan saya jenis tak bangun Ustaz. Saya ni jenis payah nak bangun. Payah nak bangun. Ni yang menyebab kita tanya pada dia, kalau kamu bangun, kamu solat tak? Kamu solat tahajud tak? Kalau bangun, solatlah Ustaz. Dia jawab demikian. Kita pun jawab balik, duha, kamu solat tak duha? Duha, waktu mana kamu sedang bangun, kamu solat? Tak solat juga. Menandakan apa dia? Menandakan kamu tak diberi hidayah. Hidayah ni Allah pilih, orang ni aku bagi, orang ni aku tak bagi. Sehingga kan Allah ajar melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tolong baca doa. Dalam hidup ni baca doa. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da id hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Wahai Tuhan kami, jangan kamu rentak daripada kami hidayah kamu ya Allah. Kamu dah bagi dah yang dalam hidup kami ni hidayah. Rabbana la tuzigh qulubana. Kamu jangan tarik hidayah yang kamu bagi pada kami ni. Wahab lana min ladunka rahmah. Kamu bagilah sebanyak mungkin rahmat kamu pada kami ya Allah. Kerana ada orang yang dia ni elok-elok diberi oleh Allah hidayah, tiba-tiba dekat nak mati dia tarik hidayah. Ramai mana orang yang elok-elok dah dia ni, dalam hidup dia ni dia bersama dengan Islam, elok-elok berubah jadi oren pula sama dengan dia. Nak sebutnya hidayah. Hidayah ni Allah pilih. Orang ni aku bagi, orang ni aku tak bagi. Dalam hidup ni berubah. Dalam hidup kita ni berubah. Kejap sekelip mata tu. Ya muqallibal qulub, sabbit qalbi ala dinika wa ala ta'atika. Dia panggil demikian. Kita baca doa, wahai Tuhan yang balik-balikkan hati, kamu tolong tetap hati kami ni ya Allah. Sabbit qalbi ala dinika, tolong tetap hati kami atas agama kamu. Wa ala ta'atika, dalam kami mentaati perintah kamu ya Allah. Hidup ni sekejap sangat je nak berubah dalam hidup seorang. Allahu Akbar. Kita boleh tengok kan artis-artis. Dulu teruk-teruk artis. Kita sebut orang ni teruk, orang tu teruk artis. Tapi sekarang Allah ubah. Berubah artis ni yang teruk-teruk ni berubah jadi ustaz-ustaz, jadi ustazah-ustazah. Artis yang teruk dulu ada seorang perempuan artis model, Fleksi Ayab nama dia. Fleksi Ayab ni artis model yang bukan model majalah biasa ni. Bukan majalah Hai, Mangga, Mempelam, Queenie ni tak. Daripada majalah Nuh, majalah Playboy. Daripada majalah Playboy, Allah bagi hidayah, berubah masuk Islam. Elok pakai kain tudung. Tudung elok-elok. Yang masuk, yang dah lama Islam tak bertudung-tudung lagi. Nak gambarkan orang yang diberi hidayah oleh Allah, berubah jadi ustaz-ustaz. Bok Lokman, Syam Kamikaze, ramai kan nama-nama artis-artis yang berubah, kemudian jadi diberi hidayah lebih baik pada kita sekarang. Ramai mana ustaz-ustaz yang berubah jadi artis-artis pula sekarang dipanggil. Ustaz-ustaz yang berubah, kejap je berubah. Dulu tak reti nak menyanyi, sekarang menyanyi dah semua. Nak sebutnya apa dia? Hidup ni Allah bagi hidayah ni seorang tertentu, sehingga kan Rasulullah kata apa dia? Kamu berdoa pada Allah, biar Allah tetapkan hati kamu. Kalau kamu dah dapat hidayah, kamu berdoa pada Allah. Ini benda yang paling penting. Kerana ramai orang dekat dengan kematian, tiba-tiba Allah tarik hidayah yang Allah bagi pada dia. Sebab itu Rasulullah kata innamal a'mal bil khawatim.
setiap amalan ini berdasar pada penyudah dalam hidup kamu. Penyudah kamu bagaimana pada diri kamu tersebut. Ini yang pertama. Yang kedua, sebelum daripada kita menghadap depan Allah ni, bawalah bekalan keampunan Allah. Ulama-ulama kata, pastikan belum daripada kita menghadap depan Allah, biar Allah ni ampun dosa-dosa kita. Kerana ramai orang dekat nak mati, waktu mana sesak dada dia waktu mana sampai di halqum dia ni, baru dia nak sebut, inni tubtul an, aku taubatlah pada kamu ya Allah. Roh ni sampai di halqum dah. Bila roh sampai di halqum, baru dia taubat. Waktu mana dia hidup, dia taubat? Dia tak taubat. Dia biar je, biar. Orang tanya bila nak taubat? Nantilah pencen-pencen, taubatlah. Sekarang ni tak pencen lagi, lambat lagi. Tak. Dalam Islam ajar, di antara bekalan yang dalam hidup kamu yang kamu kena ada, sebelum kamu menghadap depan Allah, minta ampun pada Allah. Minta ampun ni jangan berhenti dalam hidup. Minta dan minta pada Allah. Berapa kali sehari minta ampun? 70 kali sehari. Lebih pada 70 kali sehari ni minta ampun pada Allah. Allahummaghfirli. Sebut mulut kita ni, Rabbighfirli. Wahai Tuhanku, maafkanlah aku ya Allah. Ampunkanlah dosa aku ya Allah. Mulut kita ni sentiasa minta dengan Allah. Ya Allah, tolong ampunkanlah dosa aku ya Allah. Ni benda yang penting. Kerana nak sebut minta ampun pada Allah ni menjadi sukar dalam hidup kita. Orang kita kan, cuba perhati pada diri kita lah, tak payah perhati pada orang lain. Nak minta ampun pada Allah, nak menadah tangan doa pada Allah, payah. Lepas mayang tu, ramai mana orang kita payah nak doa, minta ampun. Ya Allah, tolong ampunkanlah dosa aku ya Allah. Nak sebut, angkat je tangan. Rasulullah tu, kalau kita baca dalam hadis Rasulullah, doa pada Allah tu lagi lama lagi terangkat, lagi lama lagi terangkat, sehingga Aisyah radhiyallahu anha kata, aku nampak bahawa ketiak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam warna putih. Minta ampun dan minta ampun pada Allah. Kita ni berdoa tak, lagi lama lagi turun. Lamanya Tok Imam ni, lamanya. Lama-lama tak tangan atas paha kita. Mula bilang cicak berapa ekor, cicak malam ni. Kita ni demikian, malahnya nak minta ampun pada Allah. Minta ampun ni menjadi kebiasaan dalam hidup kita ni. Biar kita ni dalam keadaan hidup kita ni minta ampun dan minta ampun. Kerana kita tak tahu bila masa mustajabnya doa. Allah sembunyikan di antara masa-masa mustajab doa. Dalam mustajabnya doa kita ni, hanya kita yang selayaknya minta ampun untuk dosa kita. Orang lain nak minta ampun terhadap dosa kita, payah. Kita sendiri untuk nak minta diri kita sendiri pun payah. Apatah lagi kita nak minta ampun dosa orang lain. Kita minta untuk diri kita. Bimbang-bimbang waktu mana kita mati dalam keadaan dosa-dosa yang menimbun. Biar kita mati ni dalam keadaan dosa kita diampunkan di sisi Allah. Kita tengokkan peristiwa yang berlaku, Imam Ghazali dia cerita dalam kitab dia, sebalik tabir kematian. Ada seorang hamba Allah yang buat dosa banyak. Dosa dia ni banyak. Tapi nak sebutnya, dia buat dosa apa dia tak buat. Dosa-dosa yang banyak, suatu hari dia meninggal dunia. Imam Ghazali cerita, apabila dia meninggal dunia, dengan dosa-dosa yang banyak yang dia buat ini, dalam keadaan dosa yang banyak yang dia buat ini, dia meninggal dunia. Isteri dia bagi tahu pada orang ramai, suami saya meninggal dunia, tolonglah datang mandikan mayat suami saya. Tolongkan kapan mayat suami saya. Disebut demikian. Tak ada seorang pun nak datang di kota Baghdad. Biar je mayat tersebut. Tak ada orang nak mandi mayat, tak ada orang datang nak semayang mayat. Zuhur tunggu, tak sampai juga. Sampai asar, orang tak datang. Asar, isteri dia ni ambil sendiri, mandi sendiri mayat. Imam Ghazali cerita dalam kitab dia ni, apabila mandi saja mayat ni, siap saja mandi mayat, golek mayat suami tu atas kain kapan, balut mayat suami, kemudian heret, letak di atas pelepah kurma, heret mayat suami ni, heret dengan kaldai, tarik je pergi hujung kota Baghdad, tarik gali lubang, gali kubur ni, gali sendiri, siap gali, lompat naik tu. Tiba-tiba tengok ada seorang hamba Allah, orang tua yang alim, datang berkejaran. Dia dah tengok saja. Dia kata, ni mayat suami kamu ke? Katanya isteri sebut, ya, mayat suami saya. Tak ada orang nak mandikan dia, tak ada orang nak sembayangkan dia. Katanya orang alim tersebut pergi bagi tahu penduduk kota Baghdad, bagi tahu sekejap, bagi tahu aku datang untuk nak sembayangkan mayat dia, minta semua penduduk itu datang. Orang ramai datang. Bagi tahu oleh isteri dia, bagi tahu, semua datang.
Datang-datang orang alim tu kata, cepat kita semayangkan dia, kita kebumikan dia. Siap saja semayang ke bumi. Lalu orang ramai tanya orang alim tadi, kenapa kena semayang mayat orang zindik ini? Kenapa nak semayang mayat orang yang dosa ini? Dosa besar yang dia buat banyak sangat. Minum arak, kemudian berzina, dia buat banyak benda yang dia buat ini. Kenapa kita nak mandi? Kenapa kita kena semayangkan mayat dia? Orang alim tu kata tak. Dia kata waktu mana aku tadi, lepas zuhur tadi, aku tertidur. Dalam tidur aku diberi satu suara, dengar, tolong pergi segera di hujung kota Baghdad ini, ada satu mayat yang hendak dikebumikan oleh seorang perempuan. Sesungguhnya mayat itu telah diampunkan dosa oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Pergi cepat-cepat. Katanya, suara tadi mengarahkan demikian. Aku datang dan aku suruh kamu, kita pakai akad semayang. Mayat ini sudah diampunkan dosa oleh Allah. Terkejut orang ramai. Allah ampun dosa. Dia buat dosa yang banyak, Allah ampun. Macam mana Allah boleh ampun dosa dia? Katanya orang alim tadi, saya tak tahu. Tanya isteri dia lah. Isteri dia tahu. Isteri dia tahu amalan apa yang dilakukan oleh seorang suami ini sendiri. Lalu apabila sebut saja begitu, isteri dia sebut, tuan-tuan tahu kan, sedia maklum, apa yang berlaku pada suami saya ni, yang berlaku pada suami saya memang dia dahulu jahat. Tapi tuan-tuan tahu, dekat-dekat nak meninggal dunia, tiba-tiba berubah dalam hidup dia. Saya perhati ada 3 benda yang dia buat. 3 benda yang boleh jadi Allah ampunkan dosa dia. 3 benda ni apa dia? Yang pertama, katanya isteri dia disebut, yang pertama, rumah saya ni akhir-akhir ni sering kali didatangi oleh 2 orang anak yatim piatu. Anak yatim piatu datang, sampai saja di rumah saya, nescaya arwah suami saya ni, dia akan ambil saja anak yatim piatu tu masuk, mandikan dia, siapkan pakaian untuk dia, dan dia siapkan makanan, dia suap ke mulut anak yatim piatu ni. Tiap-tiap hari dilakukan demikian. Orang alim, orang ramai kata biasa je yang tu. Siapa-siapa boleh buat, dia sebut demikian. Dia kata, tapi yang kedua ni lain. Katanya isteri dia. Apa dia? Yang lain ni. Yang kedua ni, katanya isteri dia, suami saya ni, arwah suami saya ni, waktu mana dia meninggal dunia, waktu mana dia, sebelum daripada dia meninggal dunia, malam-malam dia balik dalam keadaan mabuk. Mabuk dia tu, malam-malam dia terjaga balik. Terjaga pukul 3 pagi, pukul 4 pagi dia terjaga. Bangun, kemudian dia akan pergi terus ambil wuduk, dia mengesut. Dia akan pergi mengesut saja. Dia selesai saja ambil wuduk, dia mengesut, dia duduk di bucu-bucu rumah. Bucu-bucu rumah ni, waktu mana dia duduk di bucu-bucu rumah ni, dia akan angkat tangan dia akan sebut pada Allah. Ya Allah, dengan dosa-dosa yang banyak yang saya lakukan di dunia ini, ya Allah, di sudut neraka manakah kamu akan bakarkan aku, ya Allah? Dengan dosa-dosa yang banyak yang aku lakukan di dunia ini, ya Allah, di sudut neraka manakah kamu akan bakarkan aku ni, ya Allah? Lalu dia akan menangis. Dia menangis terhadap dosa-dosa yang dia buat ini. Dia sebut, ya Allah. Hujung tu dia akan sebut. Dia nak tertidur kembali, dia akan sebut, ya Allah, sebanyak mana pun dosa yang aku lakukan, ya Allah, seburuk mana pun aku yang aku kerjakan, ya Allah, bagaimanapun jahat aku, ya Allah, kamu tolonglah pandang aku dengan pandangan rahmat kamu, ya Allah. Dia sebut dalam doa dia sampai tertidur. Ni dia kata yang kedua. Orang ramai kata ni pelik ni, yang kedua. Yang ketiga dia kata, dah dia tertidur tu, dengar je azan subuh, dia bingkah bangun pula. Dia mandi, selesai dia mandi saja, dia berkejaran untuk pergi sembahyang subuh berjemaah. Begitulah tiap-tiap subuh berjemaah, begitulah tiap-tiap pagi, penghujung dalam hidup dia ni sendiri. Allahu Akbar. Orang mabuk boleh bangun sembahyang subuh berjemaah. Kita yang tak mabuk-mabuk tak bangun-bangun kita. Tak tahu bila kita nak bangun. Nak sebutnya, katanya orang alim, dengar saja begitu, orang alim tu kata apa dia? Dia kata sebab ni lah Allah ampunkan dosa suami kamu. Kerana dia tak pernah rasa takbur dan sombong untuk nak minta ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita ni ada satu benda, satu sikap yang tak baik pada kita. Sikap apa dia? Sikap nak minta ampun pada Allah tu payah. Rasa hidup tak ada dosa. Rasa hidup kita ni sempurna. Rasa hidup dalam keadaan yang kita rasa tak ada dosa ni satu benda yang bahaya dalam hidup. Di kalangan kita, jangan kita rasa bahawa kita ni tak ada dosa.
biar belajar pada diri kita ni sentiasa ada dosa dan ada dosa. Dan dosa ni perlu untuk kita taubat. Taubat mulut kita je. Melalui tangan kita, mulut kita taubat, menunjukkan kita minta ampun pada Allah Subhanahu Wa Taala. Dua. Yang ketiga, alim ulama sebut pada diri kita ni, belum kita menghadap depan Allah ni, biar menambahkan ilmu. Tambah ilmu. Lagi panjang umur, lagi tambah ilmu. Jangan panjang umur, semakin tak ada ilmu. Semakin menjadi jahil, jangan. Ilmu semakin menambah. Di antara ilmu yang kena tambah apa dia? Ilmu Al-Quran. Lagi panjang umur kita, lagi panjang usia kita ni, kita diajar supaya kita tambah. Dan kita tambah ilmu kita. Ada kereta kancil WVJ 7837. Lampu tak tutup. Lampu tak tutup. Kereta kancil. Nak sebutnya, dalam hidup kita je, biar tambah lagi ilmu. Allah Subhanahu Wa Taala sebut bagaimana pentingnya tambah ilmu ni. Allah Subhanahu Wa Taala sebut, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Sesungguhnya Allah mengangkat darjat di kalangan orang yang beriman pada Allah, di kalangan kamu ni orang beriman pada Allah, walladhina utul ilma darajat, dan orang diberi ilmu tu berapa darjat-darjat yang tertentu. Ya Allah angkatkan lagi darjat dia di sisi Allah. Lagi kamu lama hidup, biar menambah ilmu. Jangan menambahkan harta saja, jangan. Menambah ilmu. Ilmu apa dia yang kita kena ada? Ilmu yang namakan dengan ilmu Al-Quran. Ana biasa sebutlah di mana-mana pun, kalau kita dah boleh baca Quran, jangan berhenti daripada menghafal Quran. Menghafal Quran. Jangan tak menghafal Quran. Dalam dada kita ni, biar ada surah Al-Mulk. Jangan sampai peringkat kita meninggal dunia, dalam keadaan surah Al-Mulk pun tak ada dalam dada kita. Biar ada surah Al-Mulk. Surah Al-Mulk yang kita hafal ni, kita baca sebelum kita tidur. Belum tidur je, kita baca surah Al-Mulk. Rasulullah sebut, siapa-siapa yang dia nak tidur, dia baca surah Al-Mulk, kemudian dia meninggal dunia pada malam tersebut, maka dia tiada azab kubur untuk diri dia. Terlepas azab kubur untuk dia. Surah Al-Mulk ni tak banyak pun, 30 ayat je. Dalam 30 ayat ni, Allah payahnya kita nak menghafal. Tak ramai di kalangan kita boleh hafal 30 ayat ni. Surah Al-Mulk. Dalam keadaan surah yang demikian, orang kita ni ayat sama je yang dihafal. Bahkan kalau dia semayang dengan orang rumah tu, orang rumah boleh agak dah. Sampai waladhalin amin tu, orang rumah boleh agak dah. Ni inna a'tayna, ni inna a'tayna. Kita pun baca inna a'tayna. Inna a'tayna kal kausar. Orang rumah kat belakang tu sebut terus. Kan dah kata ayat tu dah dulu, kini dan selama-lamanya. Tak berubah-berubah dalam hidup. Biar menambah. Surah Al-Mulk biar ada dalam dada kita. Ini menambahkan lagi, menaikkan lagi darjat kita. Jangan kita berhenti. Jangan berhenti daripada menghafal. Kemudian kalau dah ada dah surah Al-Mulk, tambah lagi surah yang kedua. Surah apa dia? Yang disebut dengan surah Al-Kahfi. Hafal surah Kahfi 110 ayat je, tak banyak pun. 110 ayat ni yang kalau kita hafal, tiap-tiap malam kita hafal surah Al-Kahfi, tiap-tiap hari kita hafal, kita memerlukan lebih kurang, kalau satu ayat sehari, lebih kurang 110 hari. 4 bulan kita akan ingat lebih kurang 110 ayat dalam surah Al-Kahfi ni. Ini nak sebut gambaran memudahkan kita untuk kita menghafal. Kalau surah Al-Kahfi kita dah ada dah, tambah lagi surah yang disebut dengan surah Al-Baqarah. Jangan buat terkejut pula, jangan. Allah disebut dengan surah Al-Baqarah. Tak banyak pun, 286 ayat. 286 ayat ni, kalau satu ayat sehari, maknanya kita telah menghafal kita perlu lebih kurang 286 hari. Para hadirin sekalian, kenapa surah Al-Baqarah? Kenapa surah Al-Baqarah? Rasulullah sebut, mana-mana rumah yang dibaca surah Al-Baqarah, syaitan tak akan berani masuk dalam rumah tersebut. Rumah yang dibaca surah Al-Baqarah je, baca je surah Al-Baqarah dalam rumah itu, syaitan tak akan masuk. Dalam rumah yang dibaca surah Al-Baqarah, kita pun baca lah dalam hidup kita. Bayangkan dalam rumah yang dibaca surah Al-Baqarah, syaitan tak berani masuk. Dalam dada yang ada surah Al-Baqarah, dalam dada yang ada surah Al-Baqarah, apabila kita menghafal surah Al-Baqarah, syaitan tak berani nak ganggu. Tak ganggu kita ni sampai bila? Ana sebut awal-awal, bukan sekadar dekat nak mati je syaitan ganggu. Dalam hadis Rasulullah cerita, dekat nak mati ni syaitan ganggu. Datang menyamar menjadi arwah ayah kita, menyamar menjadi arwah ibu kita. Datang ni, matilah dalam Kristian, jangan mati dalam Islam.
Matilah bagaikan Abah mati dahulu dalam Yahudi. Kita geleng kepala. Waktu mana kita geleng kepala, dia datang sebelah kiri pula. Dia sebut matilah dalam ajaran agama Kristian. Ibu dahulu mati dalam Kristian, menyamar menjadi arwah ibu kita pula. Jangan mati dalam Islam, jangan mengucap. Kita geleng kepala. Nak sebut saat demikian ganggunya pada kita. Ulama-ulama yang terakhir ni kata dia tak sebut lagi yang namakan dengan Yahudi, tak sebut. Kerana kita ni boleh jadi jauh. Orang Malaysia ni dia tak sebut matilah dalam Yahudi, tak sebut. Tapi dia kata apa dia? Matilah dalam Islam liberal, dia sebut demikian. Matilah kamu dalam Islam progresif pula, misal contohnya. Islam macam-macam gaya kan. Sebelum daripada ni Islam hadari ada, ni sekarang ni Islam liberal pula. Kita pun jadi bingung terus. Kita belum mati pun bingung dah kita. Belum mati pun orang kita ni pening kepala dah. Sebut tentang Islam liberal, natang apa pula ni, dia tanya. Nak sebutnya Islam liberal. Yang ni pun kita tak faham dah. Apatah lagi yang disebut dengan gambaran bagaimana dekat nak mati. Dekat nak mati dia sebut terus. Matilah kamu dalam Islam progresif. Islam itu, Islam ini, yang menyebabkan kita jadi bingung terus. Yang belum campur lagi dengan ajaran Syiah, belum campur lagi dengan ajaran-ajaran yang lain, yang menyebabkan akhirnya kita diganggu. Waktu mana ganggu ni kena gangguan. Dalam hadis yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, syaitan ni ganggu sampai bila? Dalam kubur. Waktu mana malaikat tanya tu, ma rabbuka wa ma nabiyuka wa ma dinuka. Malaikat tanya soalan ni pun, syaitan tunjuk jasad dia. Aku Tuhan kamu, aku Tuhan kamu. Syaitan ni sebut, aku ni Tuhan kamu. Allahu Akbar. Ganggu. Waktu mana tunjuk Nabi Muhammad, siapa Nabi kamu? Tunjuk Nabi Muhammad tu. Syaitan kata, aku ni Nabi kamu, aku ni Nabi kamu. Kamu jangan sebut Muhammad Nabi kamu, jangan sebut. Yang menyebabkan kena gangguan. Sampai dalam kubur, diganggu lagi. Na'udzubillah min dzalik. Gangguan yang berlaku. Oleh demikian, benda apa yang menjadi kekuatan pada kita? Al-Quran tadi. Al-Quran, ilmu yang kita belajar. Surah Al-Baqarah yang kita ada ni, kita tambah dan kita tambah dalam dada kita ni, supaya kita buat bekalan sebelum daripada kita menghadap depan Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian yang akhir sekali, bekalan yang kena lakukan dalam hidup kita ni, belum kita menghadap depan Allah, infak biar banyak. Sedekah ni, biar lagi lama kita hidup, lagi banyak kita berinfak di jalan Allah. Kerana kita kena ajar dalam diri kita. Lagi kita bersedekah, setiap kali mana kita bersedekah, kita tak bersedekah untuk orang yang kita bersedekah, tak. Tetapi kita bersedekah untuk diri kita sendiri. Setiap kali mana kita memberi, jangan kita rasa Allah banyaknya RM50, jangan. Biar pada diri kita ni sampai satu peringkat kita rasa alah sikit je kita bagi, tak banyak pun kita bagi. Kerana apa dia? Kerana setiap kali mana kita buat benda yang kita infak ini, semua kita balik semula pada diri kita. Di akhirat nanti kita nampak balik, oh banyak ni je yang aku bagi, sikit sangat yang aku bagi. Ni penyesalan akan datang. Sebab tu sebelum daripada kita menghadap depan Allah, di antara benda yang kita kena buat, ulama-ulama kata, infak biar banyak. Lagi lama kita hidup, lagi banyak, lagi banyak, lagi banyak. Sehingga kan dekat kita mati, kita tak rasa ralat dengan harta benda kita. Tak rasa, kita rasa menyesal. Kenapalah aku menghadap depan Allah dalam keadaan begini. Dengan tujuan nak suruh, apabila kita menghadap depan Allah, harta benda kita ni dah cukup dah untuk diri kita. Kita buat persiapan menghadap depan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab ramai kita belanjakan untuk dunia, tak ramai kita belanjakan untuk akhirat. Orang kita boleh bayar Astro tu tiap-tiap bulan RM120 sebulan. Dia boleh bayar RM120 sebulan. Tapi sedekah derma untuk masjid ada sampai RM120 sebulan. Tak sampai pun. Astro tersebut kalau dia tak bayar pun tak mati dia, tak mati. Tapi sedekah ni, nak sebut kalau dia tak sedekah, dia akan menyesal. Dalam hidup kita ni, biar dalam hidup kita paling tidak biar berimbang. Biar imbang pada kita. Untuk dunia RM120, untuk akhirat pun mesti RM120. Ni sama berimbang. Mesti ada pada kita. Masa kita depan TV 2 jam, 3 jam. Masa kita dalam kuliah majlis ilmu pun biar 2 jam, 3 jam. Biar berimbang pun tak apa dah dalam hidup kita. Dengan cara demikian, kita dah bersedia untuk kita menghadap depan Allah. Jangan sampai peringkat kita menghadap depan Allah dalam keadaan kita tak bersedia, dan apabila kita menghadap depan Allah dalam keadaan tak bersedia, penyesalan kitanya sehinggakan kita menghadap dalam keadaan kitanya menyesal tak sudah kerana kita tak diberi peluang, ataupun kita tak ambil kesempatan
untuk peluang-peluang yang Allah bagi pada kita untuk kita mentaati perintah Allah Subhanahu wa taala. Ana rasa sekadar inilah, mudah-mudahan Allah jadikan pertemuan kita ini pertemuan yang diberkati dan dirahmati di sisi Allah, dan Allah masukkan kita di kalangan hamba Allah yang saleh, yang boleh faham bagaimana dalam hidup kita ni kita diajar supaya bersedia dan bersedia bila-bila masa untuk dihadapkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala nanti. Terima kasih di atas kesempatan yang baik ini. Mudah-mudahan Allah panjangkan lagi umur kita dan Allah masukkan kita di kalangan hamba Allah yang saleh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana iftah bainana wa bain qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakuna minal khasirin. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatika كما نورت الأرض بنور شمسك أبدا أبدا برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا اجعلنا مقيم الصلاة ومن ذريتنا ربنا وتقبل دعاء. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. الحمد لله رب العالمين. Maklumkan tentang misi Cakna Dapur ini, kita sedang mendapatkan kita sedang mengagih-agihkan bantuan makanan-makanan kita bagi pada ni. Berlaku pula PKPD yang baru ni pula. Lalu kita agih-agihkan nasi bungkus, kemudian kita agihkan lauk-lauk kepada masyarakat yang bersusahan, yang kesusahan di kalangan mereka. Jadi saya harap supaya tuan-tuan yang ada dana, tuan-tuan yang ada rezeki sikit, pakak-pakak infak dalam nombor akaun Matan Center tu. Kemudian tuan-tuan maklum terus kepada talian 013 906 1204. Maklumat untuk kita nak agihkan bahagian-bahagian keuangan ini sendiri, insya-Allah. Yang kedua, saya suka nak sebut juga tentang mengenai kita terima pengambilan pelajar untuk tahun depan. Jadi kita buka sekarang. Kalau tuan-tuan yang nak kepada masuk anak-anak dan anak-anak yatim, orang miskin, yang bolehlah terus berhubung di talian yang ada ni. Sekarang kita mula war-warkan dan kita maklumkan supaya semua di kalangan kita dapat manfaat daripada yang kita telah rancangkan ini sendiri. Di 4 cawangan ni kita mula buka sekarang ini. Kemudian jangan lupa terhadap kitab yang saya sentiasa ulang, jadikan kematian kita husnul khatimah. Ini kitab yang penting sangat, dan juga kitab persiapan menjelang kematian. Macam mana kita nak lakukan dalam hidup kita bila kita dekat nak menghadap depan Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan semua ini dapat manfaat pada diri kita waktu mana kita menghadap di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala nanti. ilaha illallah Muhammadun Rasulullah alaihi salatullah wa alihi wal ahibba. La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah alaihi salatullah wa alihi wal ahibba.